Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 yang terdiri daripada Amal Insyirah binti Sa'ari, Nur Afiqah binti Hasra dan Muhammad Huzaifah bin Yaakob akan membentangkan etika dan peradaban dalam kepelbagaian kaum, perkembangan dan kebudayaan masyarakat agama Hindu di Malaysia. Isi kandungan dalam pembentangan ini merangkumi pengenalan, objektif kajian, kepercayaan agama Hindu di Malaysia, latar belakang agama Hindu, kesan dan pengaruh agama Hindu-Buddha, peningkatan semula agama Hindu-Buddha, sumbangan perkembangan agama Hindu, dan kesimpulan. Bahagian pertama, pengenalan kepada perkembangan dan kebudayaan masyarakat agama Hindu di Malaysia. Secara asasnya, agama Hindu merupakan antara agama yang ramai penganutnya di seluruh pelosok dunia. Menurut statistik, 16% daripada penduduk dunia adalah beragama Hindu. Bermula dengan tamadun Indus sejak zaman awal prasejarah, agama Hindu telah berkembang dengan begitu pesat sehingga ke hari ini. Di Malaysia, majoriti penganut agama Hindu adalah terdiri daripada masyarakat berbangsa India yang merangkumi 7% daripada rakyat Malaysia. Oleh itu, agama Hindu sememangnya mendapat kedudukan yang kukuh di Malaysia. Setiap tahun, seluruh rakyat Malaysia akan mengambil cuti umum sempena meraihkan Hari Taipusam dan Deepavali. Bukan itu sahaja, jika diperhatikan, terdapat banyak kuil yang dibina di sekitar tanah air kita. Rentetan daripada itu, secara ringkasnya kita akan mengenali bagaimana agama Hindu ini telah disebarkan dan mengukuhkan kedudukannya di tanah air kita. Sebagai rakyat Malaysia, adalah sangat penting untuk kita sama-sama memahami serta menghayati budaya dan agama lain supaya dapat melahirkan rasa hormat antara satu sama lain. Marilah kita menghayati semangat kemerdekaan dan perpaduan negara dengan mengenali sesama kita. Bahagian 2. Objektif kajian. Seterusnya, mari kita lihat antara objektif yang akan kita pelajari sepanjang perbincangan ini. Yang pertama, kami akan menerangkan definisi dan asal-usul agama Hindu serta keadaan dan kedudukannya di Malaysia. Yang kedua, kami akan menerangkan sumbangan perkembangan ini serta manfaatnya terhadap pembentukan negara bangsa. Bahagian 3. Kepercayaan agama Hindu di Malaysia. Agama Hindu adalah agama yang ketiga yang banyak dianuti oleh masyarakat Malaysia, terutama kaum India. Selain itu, agama Hindu juga pernah dianuti oleh orang Melayu terdahulu sebelum penyebaran agama Islam di Nusantara, dan ini dapat dibuktikan dengan penggunaan bahasa Sanskrit sehingga zaman ini. Dari aspek nilai murni, falsafah Buddhism adalah untuk memberikan panduan kepada manusia mengenai kehidupan yang bermaruah dan berasaskan etika kehidupan yang sempurna. Oleh yang demikian, matlamat dalam kehidupan kaum yang mengikuti falsafah ini ialah untuk mencapai satu tahap yang dipanggil nirwana. Untuk mencapai tahap nirwana, individu perlu melepasi 4 kebenaran mulia, Four Noble Truths, atau lebih dikenali sebagai tahap penderitaan, iaitu Circle of Suffering. Yang pertama, kebenaran tentang kesengsaraan, dukkha. Yang kedua, kebenaran tentang penyebab penderitaan, samudaya. Yang ketiga, kebenaran akhir penderitaan, nirhoda. Yang keempat, kebenaran jalan yang membebaskan kita dari penderitaan, iaitu magga. Individu yang menganuti agama Hindu itu mencapai ke tahap 2 perkara, iaitu jalan mulia, jalan lapis dan 4 kebenaran mulia. Individu perlu memberikan perhatian kepada perkara asas, iaitu asas moral utama atau Pancasila. Sila merupakan nilai murni yang baik yang lahir berdasarkan kepada sebab dan musabab dan kesannya sesuatu perbuatan tersebut. Selain itu, Panca adalah 5 yang bermaksud erti 5 peraturan yang utama sebagai asas kepada perbuatan seseorang yang perlu dihayati.
pendidikan moral yang dapat memupuk dan membina keharmonian dan kesejahteraan dalam masyarakat merupakan asas Pancasila. Perkara utama yang dimaksudkan Pancasila ialah menghindari dari membunuh makhluk yang hidup, menanamkan sifat penyayang dan belas kasihan, tidak memakan dan meminum benda yang memabukkan dan merosakkan akal yang sihat, bersifat jujur dan tidak mengambil atau merampas hak orang lain secara tidak sah, bercakap jujur dan boleh dipercayai dan tidak fitnah memfitnah. Dan akhir sekali, tidak mengadakan hubungan sulit antara lelaki dan perempuan iaitu berzina dan perkara yang boleh merosakkan moral remaja. Bahagian 4. Latar belakang agama Hindu di Malaysia. Sekitar tahun 1500 sebelum Masihi, orang Indo-Arya berhijrah ke lembah Indus dan bahasa dan budaya mereka telah bercampur dengan bahasa orang asli yang tinggal di wilayah ini. Terdapat beberapa perdebatan mengenai siapa yang mempengaruhi siapa yang lebih banyak selama ini. Ketika zaman Veda berlangsung dari sekitar 1500 sebelum Masihi, aktiviti ritual seperti pengorbanan dan nyanyian adalah hal yang biasa berlaku pada zaman Veda. Zaman epik, Puranik dan klasik berlangsung antara tahun 500 sebelum Masihi, iaitu di mana Hindu mula menekankan pemujaan dewa-dewa terutama Wisnu, Shiva dan Devi. Konsep Dharma diperkenalkan dalam teks baru dan kepercayaan lain seperti Buddhism dan Jainism iaitu menyebar dengan cepat. Bahagian 5. Kesan dan pengaruh agama Hindu-Buddha. Antara kesan dan pengaruh Hindu dan Buddha dari segi politik ialah raja dianggap pemerintah yang wajib ditaati, masyarakat daripada strata bawahan yang terdiri daripada nelayan dan petani terpaksa membayar ufti yang berupa bentuk emas ataupun cukai daripada hasil pekerjaan mereka kepada raja yang melalui pegawai-pegawai raja yang dilantik khas untuk melaksanakan kutipan cukai daripada rakyat-rakyat kelas bawahan. Terdapatnya susunan hierarki dalam susunan kasta yang pengaruhnya datang daripada India, bagaimana masyarakat bawahan pada zaman prakolonial di Tamadun Melayu awal hanya mampu mempunyai pekerjaan yang setara dengan kelas dan status sosialnya. Manakala pengaruh Hindu dan Buddha kepada negara ialah meningkatkan peradaban masyarakat dan kedudukan raja pada zaman tersebut mempunyai fungsi dan kebolehan sebagai seorang syaman. Raja sebagai syaman ditarifkan sebagai pawang atau bomoh yang mempunyai ilmu mentera dan jampi serapah. Kebolehan raja yang memiliki kuasa yang luar biasa ini telah meletakkannya pada satu kedudukan yang tinggi dalam strata sosial masyarakat. Mempunyai pemikiran bahawa raja mempunyai kelebihan dan dapat menguasai alam raib yang boleh mempengaruhi kehidupan individu-individu dalam masyarakat. Manakala dari segi ekonomi pula, masyarakat pada zaman tersebut tidak mampu menarik taraf kehidupan mereka oleh disebabkan susunan hierarki yang mengikut kasta. Hal ini disebabkan oleh pengaruh Hindu dan Buddha yang telah meninggal kesan yang sangat ketara dalam kalangan rakyat dan masyarakat Melayu awal. Disebabkan terdapatnya susunan hierarki dalam susunan kasta yang pengaruhnya datang daripada India, masyarakat bawahan pada zaman prakolonial di Tamadun Melayu awal hanya mampu mempunyai pekerjaan yang setara dengan kelas dan status sosial mereka. Bahagian 6. Peningkatan semula agama Hindu. Sejak abad ke-15, hubungan perdagangan antara kaum India dengan tanah Melayu telah terjalin dan ini membuatkan dan dilakukan secara besar-besaran selepas pihak British mula menjajah tanah Melayu. Kaum India mula datang ke tanah Melayu secara beramai-ramai seiring dengan perkembangan industri getah. Kebanyakan daripada mereka datang ke tanah Melayu untuk bekerja sebagai buruh di estet kepunyaan British disebabkan kekurangan permintaan kerja di tanah Melayu yang pada ketika itu. Mereka datang untuk satu tempoh yang ditetapkan dan kemudian pulang semula ke tanah air mereka. Walau bagaimanapun, selepas Perang Dunia Kedua tamat, kebanyakan mereka terus menetap di tanah Melayu selepas mendapat status kewarganegaraan selepas Malaysia mendapat kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Penghijrahan besar-besaran ke Malaysia seterusnya telah merancakkan lagi kedudukan agama Hindu di Malaysia. Pada tahun 2006, masyarakat India merupakan lebih kurang 7% daripada seluruh penduduk di Malaysia. Pada hari ini, aktiviti keagamaan masyarakat agama Hindu boleh dilihat dengan wujudnya banyak pembinaan kuil Hindu di sekitar tanah air kita.
Perayaan rasmi seperti Thaipusam dan Deepavali juga turut diberikan cuti umum sebagai meraihkan perayaan mereka. Parti politik yang bertujuan melindungi hak orang India seperti Malaysia India Progress sangat aktif dalam melindungi hak agama Hindu. Pada 27 Disember 2007, MIC pernah menubuhkan Majlis Kuil Hindu yang telah dihadiri oleh 750 pengerusi kuil dari seluruh Malaysia. Bahagian 7. Sumbangan perkembangan agama Hindu. Antara sumbangan perkembangan agama Hindu di Malaysia ialah peninggalan monumen sejarah, peninggalan hasil arkeologi berharga di Lembah Bujang seperti Candi Lembah Bujang dan Candi Bukit Batu Pahat semestinya merupakan sesuatu yang berharga kepada negara sehingga ianya telah diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia oleh Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ia juga membuktikan Malaysia sebagai negara yang kaya dengan diversiti. Malaysia meraihkan pelbagai fahaman agama dan tradisi budaya. Seterusnya, ia juga mewujudkan pelbagai kawasan pelancongan. Binaan kuil Hindu seperti di Batu Cave yang dibina pada tahun 1850 telah mendapat sambutan para pelancong dari dalam maupun luar negara. Akhirnya, melahirkan generasi insan yang beragama dan kaya dengan nilai moral. Sejajar dengan prinsip dan nilai-nilai yang ditanam dalam agama Hindu, penganutnya diajar supaya sentiasa bersikap baik dan menghormati antara satu sama lain. Dan bahagian terakhir, bahagian 8, kesimpulan. Perkembangan agama Hindu di Malaysia sememangnya memainkan peranan yang amat penting terhadap pembentukan negara Malaysia. Perkembangan agama Hindu ini akan membentuk masyarakat yang saling hormat-menghormati dan bertoleransi walaupun berbeza pandangan agama. Dalam konteks dunia moden yang mengamalkan kebebasan bersuara, lalu memberi laluan kepada perbincangan perbandingan beragama secara terbuka, kita perlulah mempraktikannya secara berhati-hati serta menjaga sensitiviti masyarakat lain. Agama Hindu telah memberikan identiti kepada Malaysia dan menjadikannya unik di mata dunia. Bukan sesuatu yang mudah untuk mengekalkan keharmonian dan kedaulatan sesebuah negara tatkala rakyatnya terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa. Di samping itu, penglibatan masyarakat di Tanah Melayu lama khususnya dalam kepercayaan agama di semenanjung Tanah Melayu memberi satu pengertian yang besar dalam jati diri masyarakat Malaysia itu sendiri. Penghormatan terhadap sebarang bentuk keagamaan bukan sahaja wujud sewaktu kedatangan Islam, malahan ia telah berlangsung semenjak awal abad Masihi. Penyerapan agama-agama besar dunia seperti Hindu khususnya serta Islam dan Buddha telah menunjukkan masyarakat luar begitu tertarik dengan kepribadian masyarakat di Tanah Melayu sehingga mereka bebas bergerak untuk menyebarkan ajaran agama. Lalu, sehingga ke hari ini, penghormatan masyarakat Malaysia terhadap apa jua bentuk keagamaan yang mengajak kepada kebaikan masih lagi utuh tanpa ada pandangan rasis terhadap penganut-penganutnya. Maka berakhirlah sudah pembentangan kami. Terima kasih Daun Keladi. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.